Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini kita nak fokus pada bab 8, lokus dalam dua dimensi. Apakah yang anda akan pelajari? Pada topik ini kamu akan pelajari tentang lokus. Kemudian kamu akan pelajari tentang lokus dalam dua dimensi. Okey, seterusnya, kenapa pelajar perlu belajar bab ini? Okey, pengetahuan tentang lokus membolehkan seseorang menganggar atau meramal sesuatu jarak pergerakan atau lokasi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Konsep lokus digunakan dalam bidang pembinaan, lukisan, kejuruteraan, penerbangan, pergerakan satelit dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan 8.1 pengenalan iaitu lokus. Okey, standard pembelajaran ataupun tujuan kita belajar hari ini adalah kita nak mengenal lokus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud lokus. Apakah yang anda faham tentang lokus? Okey, soalan yang pertama, apakah anda faham tentang lokus? Dan mungkin juga ada yang tak pernah dengar pun. Okey, dalam rajah di sebelah, keping pelekat warna lekatkan pada tayar. Nampak ni, warna pink ni. Okey, warna pink ni. Seperti yang ditunjukkan, apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal dikayuh? Okey, kalau kita kayuh basikal, kalau kita tengok titik ni, bentuk apa yang terhasil? Okey, bentuk yang dihasilkan oleh pelekat itu ialah suatu bulatan, seperti pada rajah di sebelah. Adakah bentuk ini mematuhi syarat-syarat tertentu? Itu persoalan dia. Okey, adakah hasil daripada kayuhan ni atau bentuk bulatan ni mematuhi syarat-syarat tertentu? Nanti kita akan bincangkan. Seterusnya kita tengok gambar rajah di bawah. Gambar rajah di bawah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain bola sepak. Pergerakan suatu titik pada bola tersebut menghasilkan lengkungan. Okey, nampak ada titik ni. Warna pink ni Okey, yang menghasilkan satu lengkungan apabila kita menghasilkan sepakan. Okey. Seterusnya kita tengok gambar rajah roket ni. Nampak roket? Okey. Gambar rajah di sebelah menunjukkan suatu roket yang sedang dilancarkan. Pergerakan suatu titik pada roket tersebut akan menghasilkan satu bentuk garis lurus. Okey, dia menghasilkan garis lurus. Dia bergerak ke atas. Okey. Jadi, oleh yang demikian, lokus ni ialah satu surihan atau lintasan oleh satu titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, sekarang cikgu nak bagi penerangan tentang lokus di mana ada satu contoh satu ni. Kita tengok soalan ni, contoh satu. Baiklah. Satu titik C. Nampak titik C di sini? Nampak titik C? Pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar. Okey, kipas sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. Okey. Bila dia berputar, kipas ni, nampak tak? Bilah kipas ni, sayap dia ni, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan satu bulatan. Okey. Jadi jawapan dia, penyelesaian dia, lokus itu adalah berbentuk bulatan. Okey, jom kita uji minda. 8.1a boleh rujuk dalam buku teks. Okey, soalan yang pertama. Dia kata apa? Terangkan dan lakarkan lokus bagi titik C bagi setiap objek dalam rajah yang berikut. Dalam objek ni kita tengok ni ada satu satah condong dan ada bola sepak. Okey, soalan dia, sebiji bola berpusat C, nampak C ni, berguling sepanjang suatu satah condong. Jadi soalan dia kata terang dan lakarkan lokus. Jadi daripada titik C ni dia bergerak turun ke bawah ni, dia akan menghasilkan satu garis lurus. Okey. Jadi lokus dia adalah satu garis lurus yang selari dengan satah condong. Soalan B, tengok ni. Titik C pada bandul yang berayun. Nampak C ni, titik C ni. Okey, ini bandul. Bandul ni berayun. Okey, berayun. Bila dia berayun, dia akan menghasilkan lokus berbentuk
lengkungan. Okey, dia akan menghasilkan satu lokus yang berbentuk lengkungan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, C ni permainan ni kita panggil sebagai permainan yo-yo. Titik C pada permainan yo-yo yang sedang bergerak. Yo-yo ni sedang bergerak. Okey, bergerak. Nampak titik C ni? Okey, lokus yang terhasil dia akan menghasilkan satu garis lurus yang mencancang. Garis lurus yang mencancang. Dia naik turun lah. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Dia menghasilkan garis lurus yang mencancang. Bagi D pula, titik C pada kasut seorang kanak-kanak yang sedang bermain papan gelongsor di taman permainan. Nampak tak titik C ni? Yang berada pada kasut pelajar ni. Okey, kanak-kanak ni. Kanak ni dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun macam ni. Dia akan menghasilkan satu lokus yang selari dengan papan gelongsor. Lokus dia selari dengan papan gelongsor. Okey. Dia selari dengan papan gelongsor. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan yang seterusnya berkaitan dengan lokus. Okey, kita nak uji minda kita sama ada kita faham ataupun tidak berkaitan dengan lokus. Okey, soalan dia macam ni. Nyata dan lakarkan lokus bagi satu titik pada A, sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Okey, kita nak tumpu kepada sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Soalan ni dulu. Okey, sebiji kelapa yang jatuh daripada pokok. Kita akan nak cerita tentang kesedapan ayam kelapa. Okey, kita nak tengok lokus apabila sebiji kelapa jatuh dari pokok. Katakan yang saya pilih adalah buah yang tanda merah ni. Nampak tanda merah ni? Okey. Ini yang warna merah ni. Buah ni jatuh ke bawah ataupun jatuh ke bumi. Jadi lokus yang terhasil macam mana? Lokus yang terhasil dia akan membentuk satu garis lurus. Okey, dia akan membentuk satu garis lurus. Okey, ini jawapan dia. Okey, lokus yang terhasil adalah satu garis lurus yang mencancang. Okey, soalan yang B, sebuah kereta yang sedang bergerak di atas jalan raya yang lurus. Okey, nyata dan lakarkan lokus bagi sebuah kereta yang bergerak di atas jalan raya yang lurus. Jom kita perhati tengok jalan pergerakan kereta dan kita dapatkan lokus bagi pergerakan kereta tersebut. Okey, jom kita tengok pergerakan kereta adalah dalam keadaan jalan yang lurus. Okey, tampak tu laju kan? Okey. Kalau kita tengok pergerakan tadi, apabila kenderaan ni berada di jalan lurus, kamu dapat tengok ataupun kita dapat tentukan lokus bagi pergerakan kereta ni sebenarnya adalah berkeadaan lurus mencancang. Lurus dan mencancang straight ni. Ikut jalan raya lah. Okey. Itulah pergerakan untuk kenderaan ataupun kereta apabila berada di atas jalan yang lurus. Lokus yang terhasil adalah garis lurus yang mencancang. Okey, soalan yang seterusnya adalah nyata dan lakarkan lokus bagi satu titik pada seekor katak yang sedang melompat. Okey, jom kita tengok macam mana katak melompat dan seterusnya kita fahami macam mana bentuk lokus yang terhasil apabila seekor katak melompat. Nampak tu? Okey. Cantik pula kan? Ya, itu bentuk nampak tak? Okey, jawapan bagi seekor katak, katakan di sini katak kan, nampak dah ni. Dia melompat, dia akan menghasilkan satu lengkungan. Okey, dia akan menghasilkan satu lengkungan. Okey, dia berada daripada satu titik, kemudian dia bergerak kepada satu titik yang lain. Jadi,
Locus yang terhasil adalah satu lengkungan.